Sinar baru Littoral Mission Ship Batch 2 lebih berbisa. Sejarah kapal ronda Tentera Laut Diraja Malaysia bermula pada sekitar tahun 1963. Sebanyak 18 buah kapal ronda yang diberi nama kelas keris buatan Prosper Limited. Ia dilengkapi radar Dekar TM616 dan bersenjata 2 meriam Bofors 40mm. Kini setelah setengah abad, kebanyakan kapal ronda kelas keris sama ada diserahkan kepada Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia atau dilupuskan. Seawal tahun 2000, perancangan dibuat untuk membina 27 buah kapal ronda generasi baru. Syarikat tempatan PSC Naval Dockyard dipilih untuk membina kapal-kapal ronda tersebut dengan bantuan Blohm & Voss, syarikat berpangkalan dari Jerman. Rekaan berasaskan Mako 100 cukup canggih pada ketika itu. Ia mempunyai ciri-ciri low radar detection, low noise detection dan low heat dissipation. Radar utama TRS-3D 16ES berupaya mengesan, memulakan penjejakan tracking dan mengklasifikasikan pelbagai jenis 400 sasaran permukaan dan udara sehingga jarak 200 km. Ia juga mempunyai sistem kawalan yang termaju, iaitu Integrated Platform Management System. Konsep Mako 100 agak revolusioner, iaitu FFBNW, Fitted for but not with, menggunakan pakai konsep modular, mana-mana persenjataan boleh dipasang dengan pantas tanpa memerlukan perubahan yang drastik terhadap struktur kapal tersebut. Walau bagaimanapun, ia perlu selari dengan Combat Management System. Dikabarkan ia boleh dipasang sistem pertahanan udara, RIM 116 Rolling Airframe Missile dan misal anti-kapal SOZ-MM40 Blok 2. Malah terdapat spekulasi yang ia boleh dilengkapi dengan misal krus anti-kapal buatan India, iaitu BrahMos, dengan jarak sejauh 400 km. Bak kata pepatah, kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Malangnya, hanya 6 buah kapal dapat disiapkan. Lebih malang lagi, kapal kelas Kedah ini yang boleh dikategorikan sebagai kapal covert atas faktor saiz dan berat, hanya dilengkapi 1 unit meriam 70mm Otomlera dan 1 unit meriam 30mm radar Mauser. Ia dilengkapi tanpa sebarang perubahan hingga kini. Pada pameran DSA 2018, Posted Heavy Industry Corporation mencadangkan rekaan terbaru kelas Kedah bagi memenuhi program pemodelan TLDM 15-5. Cadangan tersebut bakal melengkapkan kapal Kedah kepada 18 buah kapal peronda. Program LMS Batch 1 bermula dengan 2 buah kapal ronda dibina di China dan 2 buah unit di Malaysia. Namun dengan pertukaran pemerintahan kerajaan, kesemua unit dibina di Wuchang Shipyard, Kidong, China. Kelas keris dihidupkan semula dengan pentauliahan kapal pertama KD Keris 6 Januari 2020, KD Sundang 5 Mac 2021, KD Badik 22 Oktober 2021 dan terakhir KD Rencong 28 Januari 2022. Kesemua unit ini dikendalikan oleh Skuadron 11 LMS yang berpangkalan di Sepagar, Sabah. Dalam rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025, TLDM rancang memperolehi sekurang-kurangnya 8 buah kapal peronda LMS. Dalam sidang media Excise Ostek East 1/22, Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Sabri Zali memaklumkan kapal LMS terlibat dalam excise tersebut. Beliau melahirkan harapan TLDM agar kerajaan meluluskan perolehan kapal LMS Batch 2. Sekali lagi, Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani memperkuatkan hasrat perolehan di pameran DSA 2022. TLDM dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein sedang mengusahakannya dalam belanjawan pada tahun ini. Menurut beliau lagi, negara pengeluar sudah disenarai pendek, antaranya dari China, Belanda dan Turki. Menariknya, kapal LMS Batch 2 dijangka memiliki firepower yang lebih tinggi berbanding Batch 1 yang hanya memiliki meriam 30mm dan machine gun kaliber 50 dan 7.62mm. Ini senada dengan kenyataan Panglima Armada Timur yang membayangkan
kapal LMS Batch 2 akan dilengkapi dengan persenjataan dan penderia bagi peperangan dua dimensi, iaitu permukaan dan udara. Ketika ini, ancaman pencerobohan bukan lagi melibatkan perairan laut, tapi juga ruang udara. Terkini dengan perolehan meluas teknologi drone negara-negara serantau, maka kaedah penyusupan atau infiltration penceroboh semakin canggih. Dengan kedudukan geografi Malaysia yang sebahagian besarnya dikelilingi oleh laut, aset-aset TLDM termasuk kapal-kapal LMS boleh bertindak sebagai barisan hadapan bagi mengekang sebarang bentuk pencerobohan sama ada melalui permukaan laut atau ruang udara. Oleh itu, ia perlu dilengkapi misal anti kapal dan misal anti pesawat atau misal. Ia secara tidak langsung menyumbang multi-layer air defense bubble, gelembung pertahanan udara berlapis kepada sistem pertahanan udara negara SPUN. Kapal-kapal LMS boleh dilengkapi dengan misal anti kapal generasi kelima, iaitu Naval Strike Missile buatan firma Kongsberg, Norway. Begitu juga bagi misal anti pesawat atau misal VL Mika boleh memberikan payung pelindungan ke atas kapal-kapal LMS dari sebarang ancaman pesawat musuh atau misal anti kapal. Kedua-kedua misal ini bakal melengkapi kapal-kapal halimunan Littoral Combat Ship kelas Maharaja Lela kelak. Atas faktor commonality, ia bakal menjimatkan pengurusan dan logistik tentera laut Diraja Malaysia. Ketika aman bagi menangani ancaman non-combatant, kapal-kapal LMS perlu dilengkapi dengan long range acoustic device, memfokuskan gelombang bunyi pada desibel yang tinggi. Ia senjata tidak membunuh yang mampu menangani situasi oleh nelayan-nelayan asing atau parti yang cuba bertindak ganas atau provokasi. Ini secara tidak langsung mengelakkan insiden buruk seperti kecederaan atau kematian yang boleh mengundang ketegangan hubungan diplomatik dengan negara jiran. Kita pernah berdepan situasi diplomatik hampir tegang gara-gara insiden nelayan Vietnam yang menceroboh perairan negara mati ditembak selepas melakukan provokasi berbahaya ke atas APMM. Sesuai dengan peranannya, kapal-kapal LMS Batch 2 seharusnya mempunyai kupayaan melancarkan drone jenis UAV. Ia sama ada dalam bentuk pesawat atau helikopter. Dengan kupayaan ini, radius atau julat pengawasan akan bertambah luas. Ini penting dalam misi ISR atau misi SAR. Satu contoh kapal peronda yang baik iaitu Littoral Mission Vessel Independence Class Tentera Laut Singapura. Walaupun negara kecil, kapal perondanya packed with punch, dari meriam auto melara Super Rapid Gun 76mm hingga misal VL Mika. Firma negara manakah yang berpeluang membekalkan LMS Batch 2